Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi amma ba'd. Alhamdulillah pada hari ini saya akan membentangkan takrif saya yang bertajuk COVID-19 dan pembelajaran jarak jauh di atas talian, kesan terhadap pelajar yang mengikuti mata pelajaran umum di Negeri FI. Saya Muhammad bin Ahmad Zain. Mari yang tuan boleh tengok kat sini ya. Saya ini untuk melihat apa yang berlaku berkenaan dengan COVID-19 ya. Di mana kita dapati pada bulan Mac 2020 Pertubuhan Kesihatan Dunia ataupun WHO telah isyaratkan pandemik COVID yang melanda negara kita sebagai satu benda yang dan akhirnya isyarat pandemik itu telah menyebabkan perubahan kepada banyak bidang, antaranya termasuk dalam pendidikan, di mana MPTS terpaksa menyesuaikan diri, terpaksa mengubah pembelajaran daripada bersungkur terus kepada pembelajaran secara dari talian. Ini di antara apa yang kita penting, dan ini wujud apa yang disebut sebagai VUCA, iaitu suasana tak menentu, complicated dan sebagainya. Kajian ini sebenarnya menyatakan penting, zaman sekarang ini penting kepada kita bila kita berada di zaman revolusi industri ya, dan akibat COVID secara tak langsung kita memang terpaksa berubah ya. Perubahan pelajaran daripada proses PMP, daripada bersemuka kepada atas talian melalui macam-macam aplikasi, Zoom, Skype, Microsoft Teams dan sebagainya ya. Dan ini penting untuk kita berubah ke arah pembangunan semasa ya. So kajian lain juga mendapati pelaksanaan pengajaran atas talian ini sebenarnya memberikan kemahiran pembelajaran secara berkesan kepada semua orang, iaitu kita kena belajar mengikuti perkembangan semasa dan menguasai kemahiran IT ya. Jadi ini akan menentukan apa yang akan berlaku pada masa akan datang. Kalau kita tertinggal, maka kita akan terlepas banyak maklumat dan sebagainya. So begitulah, akhirnya kajian-kajian yang dibuat menunjukkan tahap keberkesanan tinggi lah dalam pelajaran talian ini. Mungkin peluang jenis baru untuk belajar secara lebih mudah, tanpa perlu bersemuka dan tanpa perlu bergerak, berada di mana-mana je boleh belajar dan boleh menguasai pembelajaran ya. So jadi tiga implikasi penting PNP atasan ini adalah kita bergantung kepada kebolehcapaian internet dan kestabilan di punya platform tu digunakan apa. Kemudian perusahaan emosi dan taksiran secara holistik kerana pemerkahan dan sebagainya mungkin berbeza, dan yang ketiganya kebolehcapaian internet itu penting ya. Kalau masalah capaian internet itu tidak stabil, maka semua benda akan bermasalah. Baiklah, persoalan kajian kita adalah kajian ini melihat apakah pelajar dan pesara benar bersedia ya, dengan perubahan drastik kepada pembelajaran, dan sama ada reda tak reda kita memang kena berubah. Jadi begitulah ya. Adakah pelajar memiliki peranti cukup, laptop ke handset ataupun tablet sebagainya untuk belajar, ataupun mereka terpaksa mengalami masalah seperti berlaku di peringkat sekolah, maknanya peralatan tak cukup ya. Dan bagaimana dengan status capai internet di setengah tempat di kampus sebagainya, adakah benda itu masalah besar ataupun tidak ya. So ini di antara benda yang kita tengok nanti dalam ni ya. Dari segi metodologi, kajian ini kita buat kajian perpustakaan dan juga soal sidik, dan saya gunakan Google Form 60 pelajar yang kita pilih secara sampel mudah lah ya. Kita panggil persampelan bukan keberadaan kalian, iaitu sampel convenient, kita ambil cukup pelajar kita nak je lah kan. So 60 pelajar, dan 30 untuk kajian rintis dan 60 untuk kajian sebenar. So dia pecah kepada 4 bahagian A demografi, tempat tinggal, umur sebagainya semester, dan bahagian B itu ada 3 dimensi, kaji tentang peranti atau peralatan pembelajaran, kemudian apa bentuk pembelajaran yang mereka suka dan sebagainya, dan ada yang keempat, yang ketiganya adalah penilaian ya. Apakah bentuk penilaian yang sesuai dan sepatutnya mereka laksanakan ya. So soal sidik ni menggunakan skala Likert 5 poin lah seperti biasalah, dan kita akan saya analisis menggunakan deskriptif secara purata dan peratusan melalui SPSS version 26 ya. So sebelum oleh sebab soalan ni baru dibuat, maka saya jalankan kerja rintis kepada 30 orang, dan dapatan nilai alpha Chromebus menunjukkan data tinggi lah, iaitu 0.8, 0.9 ya. Dan dapatan ni dikatakan kalau lebih daripada 0.7 kuat lah. So soal sidik ni terbukti kuat, dan sebab itulah soal sidik ini dijalankan. So kita akan pecah pada ini lah.
So segi demografi, majoriti pelajar semester 2 dan 3 lah. Ada sebagai semester 4 dan bakinya semester lain-lain lah. Maknanya 32% semester 2, 8% semester 3, 33% semester 3 dan baki yang lain. So majoriti SEM 2 dan 3 lah. Dan majoriti tinggal di rumah seorang keluarga. So ini tak pelik lah, kerana ini merujuk kepada apa nama ni, PKP lah kan. Majoriti tinggal rumah, 5% je yang tinggal di rumah sewa dan lain-lain. So memang kita merujuk kepada pelajar yang ada di rumah. So secara umumnya nilai purata tiga dimensi tadi lah, iaitu peranti pembelajaran, bentuk pembelajaran dan juga penilaian. So ketiga-tiganya menunjukkan purata nilai min yang tinggi lah, 3.7, 3.2 dan 3.8. So maknanya positif lah. Positif, ada yang dapatan positif dari pelajar. Okey, bahagian dimensi pertama kita tengok peranti pembelajaran. So secara umumnya kita kata penggunaan peranti adalah tinggi. Maknanya purata penggunaan laptop 4.5, telefon bimbit 4.0 dan tablet rendah 3.0. So maknanya majoriti pelajar memang ada laptop dan menggunakan handset untuk pembelajaran. Itu dapatan kita berdasarkan purata. So dari segi peranti je kita kata, maknanya memang sebahagian besarnya menggunakan laptop ataupun komputer ribuan, telefon bimbit dan tablet jarang. So maknanya tak ada masalah lah. Mereka kata masalah okey. Maknanya kalau kita pecahkan 3 tadi, 40% pakai komputer riba, 41% telefon bimbit dan tablet 17. Maknanya majoriti menggunakan ada memiliki komputer riba dan telefon bimbit. So ini yang berlaku dan ini dibuktikan dengan peran pembelajaran mereka lah. Kemudian yang kedua, kita tengok dari data internet. Data kita dapati majoriti ataupun penggunaan paling tinggi adalah sumber daripada internet, talian tetap di rumah dan juga data mobile sendiri. Itu paling tinggi lah kita kata penggunaan, dan baki lain tu jarang-jarang. Maksudnya mereka berada di rumah, dia pakai mungkin Unify, Celcom dan sebagainya, dan juga data mobile sendirilah. Ini mungkin di tempat yang stabil lah. So nisbah kalau kita tengok di peratusan, 33% menggunakan data tidak tetap di rumah, 32 data sendiri dan lain-lain. So maknanya majoriti pakai talian rumah lah, mungkin Unify dan sebagainya, dan bakinya adalah tadi yang membuat data mobile sendiri. So okey lah. Kemudian apakah bentuk pembelajaran yang mereka gemari ataupun mereka sesuai? Jadi berdasarkan purata yang kita tengok, kita dapati kuliah menduduki paling tinggi lah. Maksudnya pelajar paling suka dan rasa sesuai dengan bentuk kuliah, dan kemudian mereka juga seronok dengan kuis hasil talian dengan 4.0 lebih, dan rakaman kuliah, kemudian kuis, Kahoot dan juga yang ketiga kuliah. Maksudnya pelajar rasa sangat penting adanya rakaman video lecture di mana mereka boleh tengok beberapa kali, mengulang balik dan memberikan fahaman kepada mereka lah. Sangat membantu. So walau bagaimanapun ada lima kalau kita percakap peratusan paling tinggi yang mereka seronok adalah rakaman kuliah tu lah. Mungkin tak pergi kuliah pun boleh tengok kemudian. Dan yang keduanya adalah peratusan tinggi adalah kuis lah, Kahoot 19%. Kemudian kuliah itu 3 tertinggi, dan kemudian diikuti oleh tugasan kumpulan dan bentuk soal jawab. Ini mana bentuk pembelajaran yang mereka rasa mereka boleh terima lah. Banyak lagi sebenarnya, tapi ini yang terbaik lah. Akhir sekali kita tengok kepada bentuk penilaian. Apakah bentuk penilaian yang paling pelajar suka? Kita dapati purata paling tinggi adalah peperiksaan secara open book, buka buku. Mana pelajar sangat seronok, selesa dan gembira dengan bentuk ujian secara buka buku, kerana mereka mungkin ialah mereka boleh tengok buku, boleh rujuk nota sebagainya, dan itu yang mungkin persoalan kita lah. Kemudian mereka juga gembira dengan kuis, bentuk penilaian berdasarkan kuis, iaitu mereka boleh buat, katalah kita bagi tempoh 2 minggu, mereka jawab soalan kuis, katalah 20 soalan dalam masa setengah jam. Dalam tempoh 2 minggu, bila-bila masa mereka boleh buat. So itu mereka seronok. Dan kemudian tugasan bertulis, mungkin kemudian individu dan slide. Dan bawah sekali paling tak diminati adalah video. Kita akan bincang nanti. Mana serah tugasan dalam bentuk video memang tidak berapa digemari oleh pelajar.
Jadi itulah maksudnya mereka paling suka ujian dalam bentuk buka buku, ya, open book test dan kuis, tugasan tulis dan lain-lain. Ya. Kemudian kesimpulan daripada ni kita dapati walaupun result menunjukkan positif, tapi ada beberapa benda penting lah. Ya. Di samping penemuan yang dapatan yang positif, kita dapati ada masalah negatif, iaitu antaranya adalah ada beberapa pelajar menyatakan mereka bermasalah, mengalami masalah untuk pembelajaran di atas talian. Dari segi peratusan kita kata walaupun pelajar seronok belajar atas talian, kuliah sebagainya, tapi ramai juga yang katakan mereka gagal fokus. Mungkin dari segi fokus untuk masa yang lama untuk belajar, mungkin 2 jam sebagainya. Dan mereka menghadapi masalah, dan mereka juga mengatakan mereka juga rasa bosan dan terdapat juga gangguan di rumah. Jadi keempat benda ni memberikan sedikit orang kata apa, gangguan kepada kita lah. Walaupun nampak macam simple, tapi masalah memang ada. Tapi mereka jawab mereka seronok belajar atas talian, tapi masalah memang ada. So ini kena ambil berat nantilah, mungkin kita boleh bincang nantilah. So masalah memang ada, cuma mereka tak dapat nak buat apa, memang itulah hakikatnya kan. So dari segi pelajaran kita dapati ada yang mengatakan mereka gagal fokus dalam pembelajaran atas talian bila benda tu atas talian. So mungkin dia tak nampak, dia tak bersemuka, dia rasa gangguan, dan di rumah juga mungkin ada gangguan. Persian ni kita tu lah. Mana gangguan ni lebih kurang. Gangguan di rumah, mungkin keluarga mungkin rasa bosan, penat dan sebagainya. So memang benda tu ada dan mungkin kena buat kerja lanjut lah. Dan kita tak dapat tolak juga di sana, walaupun majoriti 73% mengatakan mereka pakai data mobile sendiri dan juga data rumah, tapi terdapat 15% responden yang mengatakan mereka sering kehabisan data. Maksudnya sebab itulah kadang kelas kita pelajar tak cukup, bila ditanya minggu depan dia cakap dia habis data, tak dapat ikut kelas. Dan 12% juga mengatakan capaian di tempat mereka adalah lemah, kerana ini kes majoriti berada di rumah. So mungkin di kampung, dan kadang-kadang kita tanya belajar kat mana, dia cakap Sabah, Sarawak, Kelantan sebagainya. Jadi ini sedikit sebanyak mengganggu, walaupun peratusannya tak banyak, mungkin 12-15%, tapi isu data dan juga isu capaian internet ni mungkin sedikit gangguan lah kepada pembelajaran atas talian. Dan akhir sekali jadi mereka tidak suka dengan tugasan minta hantar video. Itu antaranya lah kan, maksudnya ramai yang setuju, tapi ada yang kurang setuju lah kan, kurang setuju dengan video. Jadi mereka tidak berapa setuju, mungkin mereka rasa beban dan sebagainya. So ada jugalah yang mengatakan tidak berapa setuju. Yang setuju lebih ramai, tapi yang kurang setuju pun tinggi juga lah, 30%. Jadi itulah saya rasa sedikit banyak yang saya bentangkan dalam kepada kali ini. Kesimpulan kita buat adalah walaupun kita menghadapi keadaan yang positif secara umumnya, tetapi ada juga beberapa keadaan di mana gangguan-gangguan, misalnya capai internet yang lemah, kehabisan data, mereka rasa bosan di rumah, dan gangguan daripada keluarga, dan tidak boleh fokus kepada pembelajaran. Jadi itu antara benda yang perlu diambil kira. Mungkin kajian akan datang boleh tengok. Dan saya rasa kajian yang berikutnya patut melihat bagaimana kajian lanjut lah. Bagaimana persediaan pensyarah sendiri dalam benda ni. Boleh kita buat kajian melihat bagaimana persediaan pensyarah. Sebab kita juga Timur Utara daripada pelajar ada pensyarah yang tidak organize dengan betul, bagi tugas last minute, bagi tugasan yang banyak tanpa mengambil tempoh yang betul dan sebagainya. Dan pelajar rasa tertekan sehingga timbul stres, sebagai depresi, dan banyak kes terpaksa dirujuk kepada kaunselor kerana pensyarah tidak menguruskan pelajar dengan betul, menyebabkan pelajar terbeban. Dan ini perlukan kajian lanjut lah. Mungkin kajian akan datang boleh buat kajian bagaimana persediaan pensyarah dan bagaimana penerimaan pelajar terhadap pensyarah secara khusus terhadap penilaian dan juga pengurusan pembelajaran pada masa akan datang. Jadi itulah setakat ni yang sempat kita bincang. Mudah-mudahan perkongsian ini akan memberikan manfaat kepada kita semua dan membuka mata kita kepada beberapa isu yang nampak kecil, tetapi sebenarnya beri kesan untuk jangka panjang kepada universiti. Mungkin masalah keciciran pelajar kerana masalah internet, kawasan kampung dan sebagainya. Itulah untuk hari ini.
Terima kasih kepada pengajuk kerana mengajukan nak memberi peluang kepada kami membentangkan pada hari ini. Ya. Aku qouli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih.